Selamat datang ke Mini Forum kami kumpulan 7. Perkenalkan adik-adik kumpulan kami. Nurul Afrika, Nadia binti Ahmad Badar, Cik Raudah Munirah binti Cik Musa, Nur Syafini binti Sawad, Nadia binti Khairusan, Muhammad Syahrul Syahiza bin Daud. Seksual terhadap kanak-kanak mencatat peningkatan. Dalam tempoh Januari hingga Oktober lalu, 333 kes direkodkan berbanding 287 kes pada 2017. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah saya iaitu Puan Nur Hidayah binti Mak Yaakob dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Sedikit bikisan video daripada berita tentang penderaan seksual kanak-kanak di negara kita. Seterusnya kita persilakan ahli panel pertama untuk menerangkan lebih mendalam lagi tentang penderaan seksual kanak-kanak. Dipersilakan Nurul Afrika Nadia binti Ahmad Badar untuk menyampaikannya. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengurusi majlis kerana telah memberikan kepada saya. Pertama sekali saya ingin mengucapkan salam sejahtera kepada pensyarah saya dan guru-guru saya. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan penderaan seksual kanak-kanak. Penderaan seksual kanak-kanak merujuk kepada penderaan seksual seorang kanak-kanak bawah umur oleh orang dewasa atau seseorang yang jauh lebih tua atau dalam kedudukan berkuasa atau mengawal kanak-kanak, di mana kanak-kanak digunakan sebagai stimulasi seksual bagi orang tersebut atau orang lain. Kajian berkenaan kesan penderaan seksual kanak-kanak sering kali ditakrirkan sebagai termasuk mengajak atau meminta sebagai tambahan kepada tindakan sebenar berkait dengan sebarang interaksi seksual antara orang dewasa dan kanak-kanak, termasuk dari bercium atau memeluk sehingga hubungan intim dan semua aktiviti yang berkait. Penderaan seksual kanak-kanak mampu menyebabkan kecederaan fizikal kepada kanak-kanak dan kedua-duanya kecederaan psikologi dan emosi bagi jangka pendek dan jangka panjang, termasuklah kemurungan klinikal, kecacatan tekanan post-trauma, kerisauan, kecenderungan bagi menjadi pemangsa apabila dewasa. Terima kasih diucapkan kepada Syafiqah Nadia binti Ahmad Badar atas maklumat itu tadi. Dan kita teruskan lagi dengan ahli panel kedua iaitu Raudah Munirah binti Cik Musa dengan kesan penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi yang telah memberikan kepada saya. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat sejahtera diucapkan kepada pensyarah saya dan rakan-rakan sekalian. Kesan-kesannya ialah sebagai orang dewasa, mangsa mungkin menderita gangguan fungsi seksual ketika bersetubuh atau mempunyai salah tanggapan tentang seks dan hubungan seksual. Jika kekerasan atau ancaman kekerasan diguna semasa mereka didera secara seksual, mereka mungkin juga mempunyai masalah untuk menyesuaikan diri dalam alam dewasa, mempunyai ketidakpercayaan yang tidak sihat terhadap orang lain dan juga gagal untuk berfungsi dengan baik dari segi sosial. Malu, menyalahkan dan rasa bersalah tertanam dalam imej diri kanak-kanak tersebut kerana pemangsa menyalahkan kanak-kanak di atas perbuatannya atau menanamkan persepsi betapa salahnya perbuatan tersebut.
Mangsa juga mempunyai harga diri yang rendah kerana persepsi negatif orang lain terhadap mangsa penderaan. Kononnya mereka sudah tidak suci atau rosak. Orang dewasa yang pernah didera semasa kanak-kanak berkemungkinan akan membesar menjadi pemangsa seksual juga. Ini menyebabkan masalah ini berterusan, tidak berkesudahan. Kesan psikologi jangka panjang, penderaan seksual termasuk keresahan, serangan panik, gangguan stres, kecelaruan personaliti, penyalahgunaan bahan terlarang dan tingkah laku salah guna diri. Terima kasih diucapkan kepada Cik Raudah Munirah binti Cik Musa yang telah memberikan maklumat sebentar tadi. Seterusnya kita persilakan ahli panel yang ketiga iaitu Nur Syafini binti Sawani untuk menerangkan cara mengatasi masalah penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat sejahtera kepada pensyarah saya dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang langkah-langkah penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan bagi membendung masalah penderaan seksual terhadap kanak-kanak ini ialah dengan mengadakan kempen keluarga bahagia agar dapat menyedarkan ibu bapa tentang tanggungjawab mereka. Sudah pasti ibu bapa mengimpikan keluarga yang bahagia kerana tanpa keluarga hidup pasti tidak bermakna. Jadi dengan adanya kempen ini sedikit sebanyak dapat mengelakkan berlakunya kes penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Hal ini kerana ibu bapa dapat lebih mengawasi dan mengawal anak-anak dengan lebih baik. Selain itu, pihak berkuasa juga haruslah mengambil tindakan dengan lebih tegas seperti mengenakan hukuman yang tinggi terhadap ibu bapa atau pendera-pendera seksual kanak-kanak. Masyarakat boleh melaporkan kepada pihak berkuasa jika ternampak kes-kes penderaan seksual di persekitaran mereka. Seterusnya, ibu bapa wajib untuk memberitahu anak-anak membezakan sentuhan dapat mengelakkan berlakunya kes penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Hal ini kerana ibu bapa dapat lebih mengawasi dan mengawal anak-anak dengan lebih baik. Selain itu, pihak berkuasa juga haruslah mengambil tindakan dengan lebih tegas seperti mengenakan hukuman yang tinggi terhadap ibu bapa atau pendera-pendera seksual kanak-kanak. Masyarakat boleh melaporkan kepada pihak berkuasa jika ternampak kes-kes penderaan seksual di persekitaran mereka. Seterusnya, ibu bapa wajib untuk memberitahu anak-anak membezakan sentuhan yang dibenarkan dan sentuhan yang tidak dibenarkan. Contoh sentuhan yang tidak dibenarkan ialah memegang payudara atau membelai payudara, punggung dan sebagainya. Ibu bapa perlulah mengambil lebih perhatian terhadap kanak-kanak. Ibu bapa juga perlu mengelakkan anak-anak daripada orang yang negatif ataupun orang yang bertingkah laku pelik. Ibu bapa juga perlu elakkan anak-anak daripada orang-orang yang cuba menarik minat perhatian kanak-kanak kepada bahan pornografi. Seperti jangan tumpang kereta yang tidak dikenali, jangan terima minuman atau makanan daripada orang yang tidak dikenali. Puan, terima kasih diucapkan kepada Fini binti Sawani atas maklumat itu tadi. Sekarang kita persilakan pula ahli panel keempat iaitu Nur Mardiah binti Khairuzan untuk menyampaikan faktor yang menyebabkan kes penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi saya yang telah memberi saya peluang untuk berucap.
Pertama sekali, saya ingin mengucapkan salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya ingin menerangkan faktor-faktor penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Hampir 90% kes penderaan seksual yang membabitkan kanak-kanak dan remaja OKU tidak mempunyai bukti yang kukuh untuk kes ini menurun di negara ini. Keadaan ini menyebabkan kebanyakan penderaan yang dialami oleh mereka lebih kepada mental, iaitu lebih kepada bentuk fisiologi ke atas kanak-kanak terbabit. Antara faktor-faktor penting yang menyebabkan kes ini sering berlaku ialah sikap tidak bertanggungjawab ibu bapa yang menyebutkan fakta bahawa anaknya mengalami penderaan seksual ataupun gangguan seksual daripada mendapatkan pembelaan di mahkamah. Hal ini kerana kebanyakan keluarga yang terlibat, tidak kira gangguan seksual maupun penderaan seksual, cuba menafikan bagi menutup aib keluarga, terutamanya melibatkan sumbang mahram. Contohnya, dalam proses membuat laporan untuk kes ini, mangsa dan keluarganya didapati tidak ditemui dan dipercayai berpindah ke tempat lain dan menyukarkan kes ini untuk selesai. Seterusnya, penderaan seksual ini terjadi kepada kanak-kanak, termasuk dengan individu yang lebih dewasa, untuk menggunakan kanak-kanak ini sebagai alat untuk memuaskan nafsu mereka yang tidak terkawal. Selalunya golongan ini menggunakan tindakan seperti mengungkut, memujuk, memaksa ataupun tipu helah untuk memberdayakan kanak-kanak ini. Ini memberikan kesan yang mendalam terhadap mangsa, di mana kanak-kanak akan mengalami kecederaan fizikal maupun mental, di mana luka pada bahagian alat sulit ataupun dubur selain mengalami trauma emosi dan seksual seperti kemurungan, ketakutan dan kekeliruan. Akta penggubalan akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak, Akta 729 ini dapat meluaskan skop kesalahan seksual terhadap kanak-kanak dan menekankan aspek pencegahan penderaan seksual terhadap kanak-kanak dalam membantu pihak pelaksana seperti mahkamah dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam menambah baik undang-undang berkaitan dengan jenayah terhadap kanak-kanak di Malaysia. Selain daripada itu, penderaan seksual ini juga berlaku atas kekurangan diri fizikal kanak-kanak itu sendiri, seperti kanak-kanak OKU, orang kurang upaya, berpenyakit dan tidak diingini seperti anak luar nikah. Ini juga memberi sebab mereka menjadi mangsa mudah bagi penderaan seksual kerana mereka dipinggirkan dan diserahkan kepada saudara mara yang terdekat. Hal ini menyebabkan kanak-kanak yang terlibat mengalami tekanan emosi dan menjadi mangsa kutukan dan kebencian orang yang dijaga. Kesannya kepada mereka tidak berani melaporkan kepada orang lain kerana dirinya diugut apabila perkara ini tersebar. Akhir sekali, kejadian penderaan seksual ini tidak dapat turun kerana sikap ketidakprihatinan jiran tetangga di sekeliling mereka. Hal ini mudah berlaku di kawasan bandar kerana kebiasaan jiran tetangga yang bekerja di siang hari dan tidak mengambil tahu akan orang di sekeliling mereka. Dalam kata lain, mereka tidak berani melaporkan sebarang kejadian yang berlaku di sekeliling mereka ke pihak berkuasa. Ini juga menunjukkan bahawa kesedaran masyarakat akan penderaan kanak-kanak ini masih longgar. Walau bagaimanapun, statistik terkini menunjukkan kejadian penderaan mula berkurangan kerana keprihatinan jiran tetangga. Ini satu perkembangan yang baik dan harus dikekalkan
di masa hadapan. Kesimpulannya, tidak kira bagaimana fizikal atau mental seseorang kanak-kanak itu, mereka masih memerlukan bimbingan, terutamanya ibu bapa mereka, untuk mengajar mereka membezakan perkara yang dilakukan mahupun perkara yang berlaku pada diri kanak-kanak ini tidak salah di sisi hukum agama dan mengikut proses pendidikan formal dan terkini. Sekian, terima kasih. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Guru Madiyah kerana telah menyampaikan mentah tadi. Sekarang, kita persilakan ahli panel terakhir iaitu Ahmad Syariza bin Daud untuk menerangkan kesimpulannya. Dipersilakan. Kesimpulannya, jenayah pendaraan seksual terhadap kanak-kanak perlu dibenteraskan dengan berkesan. Kerjasama dari semua pihak amat penting untuk mengatasi atau membendung jenayah ini daripada berluasa. Ibu bapa janganlah bersikap benci terhadap anak-anak. Sebaliknya, pupuklah semangat ini maju dalam diri anak-anak dengan cara yang betul. Bak kata berpatah Melayu, meletum buluh biarlah dari rebunya, bukan dengan cara mendera atau menghukum mereka tanpa sebab. Kegemilangan Malaysia di mata dunia tidak akan bermakna jika sebilangan masyarakat yang melakukan penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Jadi, sayangilah kanak-kanak dan jauhilah kes penderaan seksual kanak-kanak di negara kita, kerana ianya akan merosakkan imej negara Islam di mata dunia. Penderaan seksual merupakan isu yang hangat diperkatakan di media massa maupun media cetak dan memerlukan tindakan segera oleh pihak bagi mengatasi masalah ini. Isu ini tidak boleh dipandang remeh. Oleh hal itu, kerajaan telah membuat pelbagai cara untuk membantu kanak-kanak di negara kita. Sebagai contohnya, kerajaan telah menubuhkan pelbagai akta-akta kanak-kanak bagi melindungi kanak-kanak di negara kita. Masyarakat juga perlu memainkan peranan penting bagi mengatasi masalah penderaan seksual kanak-kanak. Dengan cara, masyarakat perlu meningkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu, pembangunan insan dan pembangunan fizikal. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.